Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ketuhanannya. Dialah Allah yang maha mulia, dialah Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha berkuasa, maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memerintah akan segala-galanya. Dan kita adalah seorang hamba. Maka dialah Allah yang maha kuat, kita seorang hamba, kita adalah yang bersifat lemah, bersifat hina dan juga bersifat jahil, dan kita juga adalah hamba yang bersifat dhaif, lemah. Maka dengan itu hendaklah kita mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kena mengetahui akan sifat-sifat hamba. Oleh itu, kita dilarang mendakwa diri memiliki sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat Allah hendaklah kita bergantung, sifat hamba hendaklah kita memakainya. Dan kepada para jemaah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Ustaz doakan agar sentiasa berada di dalam kebaikan di mana sahaja kita berada. Baik kita ini berada di Semenanjung, ataupun di negara kita Malaysia, ataupun di Singapura, ataupun di mana saja berada. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat surat berapa ya? Muka surat 79. 79. Kita sampai pada muka surat 79. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mana'aka an tadda'i. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, mana'aka an tadda'i ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin, apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbu wa huwa an tadda'iya wasfahu an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka maksudnya telah ditegahkan akan dikau mendakwa barang yang tiada milik. Maka Allah Ta'ala mentegah kamu barang yang tiada milik. Ditegahkan akan dikau mendakwa barang yang tiada milik bagimu, daripada yang iaitu bagi segala makhluk. Adakah haruskan bagimu mendakwa sifatnya, padahal ia jua Tuhan seru alam, yakni memiliki alam. Maka di dalam matan ini memberitahu kepada kita agar kita menyedari akan diri kita, menyedari akan diri kita bahawa sesungguhnya kita adalah seorang hamba. Kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala, dan Allah mempunyai sifat ketuhanan. Jadi apa yang dikatakan oleh pengarang kitab kita ini adalah
mana'aka an tadda'iya, telah ditegakkan di kau mendakwa. Kamu dilarang mendakwa. Mendakwa di sini merasa memiliki. Kamu mendakwa, yakni kamu mengaku. Dilarang kamu mengaku. Ma laisa laka, barang yang tiada milik bagimu. Jangan kamu mendakwa sesuatu yang bukan milik kamu. Kerana apa? Kerana kita dah tahu sifat kita. Sebagaimana kita baca semalam, sifat kita ini apa? Sifat seorang hamba itu adalah lemah. Sifat seorang hamba itu adalah hina. Sifat seorang hamba itu adalah jahil. Sifat seorang hamba itu adalah maknanya fakir. Jadi itu sifat kamu. Jangan kamu mendakwa kamu memiliki. Memiliki, yang mana kamu memiliki itu dakwa barang yang tiada milik bagi kamu. Kamu mendakwa bahawa kamu memiliki, padahal benda itu bukan milik kamu. Daripada yang iaitu bagi segala makhluk. Yang kamu ini tiada milik pun sesuatu. Kerana apa? Kerana kamu ini makhluk. Makhluk ini tidak memiliki. Adakah diharuskan bagimu mendakwa sifatnya? Maka oleh kerana kamu ini makhluk, maka tidak boleh kamu mendakwa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat Allah Taala itu sifat milik dia khusus. Itu milik Allah Taala secara khusus. Maka kita tidak boleh mendakwa akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa tiada milik bagimu daripada iaitu bagi segala makhluk. Adakah diharuskan bagimu mendakwa? Adakah kamu dibenarkan mendakwa sesuatu yang padahal ia jua Tuhan seluruh alam? Padahal itu adalah milik Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ini memiliki segalanya. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Dia mempunyai sifat ketuhanan. Sesungguhnya manusia dan seluruh makhluk sebenarnya bergantung dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat ketuhanan Allah. Kalaupun pada manusia itu terlihat, mungkinlah terlihat ada kekayaan sebab dia ada harta, ataupun adalah kemuliaan sebab dia ada ilmu, ataupun adalah kekuasaan sebab dia ada pengaruh. Sebagai contoh, adalah terlihat tu, ataupun dia ada kemegahan, kerana dia memiliki penyokong. Walaupun terlihat baginya itu hanya sekadar pinjaman semata-mata, bukan milik dia. Bukan milik dia, itu hanya pinjaman sahaja. Maka yang demikian itu tidak dapat dirasakan, melainkan hamba tidak dapat dirasakan milik. Hanya dia kena mengetahui bahawa itu hanya pinjaman sahaja. Maka apabila seseorang itu menyedari akan sifat kehambaan, sifat dirinya. Apa sifat hamba? Sifat hamba seperti fakir. Kamu ini fakir sebenarnya. Kita ini fakir. Yang kedua, kita ini hina. Kita ini hina. Tidak ada apa-apa pun. Tidak memiliki apa-apa. Hina kita ini. Dan kita ini juga ajzu. Terbatas kita ini. Tidak ada kemampuan, dan kita daif, tak mampu apa-apa, hanya bergantung dengan Allah. Inilah sifat kita. Tiba-tiba kita ini nak mendakwa kita ini kaya. Kaya sifat Allah. Kita ini mulia. Mulia sifat Allah. Maka Allah larang kamu begitu. Itu sifat Allah. Mana boleh kamu nak berpegang dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ada tu hanya pinjaman sahaja. Maka di sini, sesiapa yang mengakui bahawa dirinya kaya, siapa yang mengakui dirinya kaya, dia mengakui bahawa dirinya kaya, ataupun dia mengakui bahawa dia ini berkuasa dan seumpamanya,
dia ada kuasa, dia ada kekayaan, dia ada kemuliaan, dia mendakwa begitu, maka sebenarnya hati dia telah bermaksiat kepada Allah, dan ulama mengatakan dia adalah orang yang menyekutukan Allah. Wal-iyazubillah. Maknanya bahayanya itu orang ini dikira telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita sedar kita telah menyekutukan Allah. Macam mana kita menyekutukan Allah? Allah kaya, kita kaya. Kita merasa kekayaan. Kita merasa kita memiliki kekayaan. Maka ini adalah sangat bahaya. Ternyata malam ini kita belajar pula, banyak pula kita salah adab dengan Allah. Kita salah adab dengan Allah, yakni apa salah adab? Kita tidak memegang sifat kita tidak memakai sifat kehambaan, tetapi kita memakai sifat ketuhanan. Maka kita ini yang sepatutnya kita bergantung, kita memakai. Kita memakai, padahal kita kena bergantung dengan sifat ketuhanan, tetapi kita memakainya. Maka ini dihukum oleh Allah Ta'ala, kamu ini adalah orang yang sebesar-besar kesalahan, sebesar-besar dosa, dan dikira orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhlah kamu daripada 7 dosa besar. Yang pertama, asyirku billah, yakni syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Ta'ala itu ada 2. Satu syirik jali, satu syirik khafi. Dan termasuk juga dosa besar adalah syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Yakni kamu merasa memiliki sifat ketuhanan. Minum air kejap. Maka demikianlah maknanya sifat yang perlu kita fahami adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya seseorang hamba seharusnya tahu dan dia sedar bahawa dia adalah makhluk Allah. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, maka segala sifat-sifat tidak terlepas daripada sifat kehambaan. Kamu tidak dapat terlepas daripada sifat hamba yang merupakan sifat yang lemah, sifat yang terbatas, dan seumpamanya. Dan dikatakan bahawa sifat-sifat itulah bila kamu sedar bahawa itu sifat kamu lemah, dhaif, jahil, hina, maka orang yang menyedari sifat itu akan membawa kepada dia bergantung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jangan memakai sifat Allah dengan erti kata jangan mendakwa memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mendakwa memiliki sifat Allah Taala itu adalah satu dosa yang amat besar. Maka ditanya, dosa besar itu dosa macam mana? Baik, dosa ini ada 2. Satu dia panggil dosa yang bersifat ketuhanan. Yang kedua dia panggil dosa yang sifat kehambaan. Maka dosa minum arak, dosa berjudi, dosa berzina, dosa apa dia lagi, mencuri dan sebagainya, itu dosa kehambaan, dosa yang bersifat hamba, sifat kehambaan. Ada pun dosa mengakui bahawa dia memiliki harta, mengakui bahawa dia mempunyai ilmu, mengakui bahawa dia ini maknanya memiliki kemuliaan, memiliki kekuasaan, maka ini dosa ketuhanan. Maka kata ulama, dosa ketuhanan lebih besar daripada dosa kehambaan. Okey, baik contoh. Bahaya kita ni kalau tak belajar kitab hikam, bahaya. Contoh dia macam mana? Contoh dia, kita kata begini. Kita dapat tahu orang itu berzina.
Lalu kita pun berkata berkata, dia tu jahat tu, dia tu penzina, kita kata dia. Maka ketika mana kita kata ke dia, kita hina ke dia tadi, tu peminum arak, kita kata pada dia tadi, kita tidak sedar bahawa kita telah merasa diri kita mulia. Sedangkan merasa diri mulia itu, sifat mulia itu sifat Allah. Maka kita pun pandang hina kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Dan ketika mana kita memandang hina orang yang melakukan kejahatan, dan ketika itulah kita telah melakukan dosa di sisi Allah. Dosanya macam mana? Baik, kita pandang hina dia sebab dia minum arak, maka dosa memandang hina kepada orang minum arak itu lebih besar daripada dosa minum arak. Jadi tak sedar kita, kita telah melakukan satu kesalahan tanpa kita sedar. Kalau kita tak belajar, kalau kita tak faham benda ini, maka duduk dalam dosa. Jadi jangan terkejut, kita bimbang ahli-ahli ibadat. Kadang-kadang ahli-ahli ibadat, bila sahaja dia sedar, tiba-tiba didapati dia lebih hina daripada orang ahli maksiat. Kenapa? Orang ahli maksiat, dia buat dosa ubudiyah, dosa hamba. Orang ahli ibadat, dia rasa dia mulia sebab dia ini ada ilmu banyak. Maka dia rasa dia mulia. Ataupun dia rasakan bahawa dia ini kaya sebab harta dia banyak. Ataupun dia rasa dia berkuasa sebab pengikut dia ramai. Maka itu membawa kepada syirik kepada Allah, dan itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, dan itu dosa ketuhanan. Maka dosa ketuhanan lebih besar daripada dosa hamba. Waliyazubillah. Maka zaman Nabi Musa AS ada dua orang. Satu orang ahli maksiat. Maka satu orang ahli maksiat itu, dia melakukan maksiat, lalulah dia kata Allah, dia nampak satu orang Nabi Musa AS. Allah, malunya aku kepada Nabi Musa, aku ni ahli maksiat sedangkan dia ini Nabi. Malu dia. Tiba-tiba dia nampak ada satu orang. Orang tu nengok Nabi Musa, oh itu Nabi Musa. Maka dia pun nak pergi dekat Nabi Musa AS. Maka pergilah dia, berlari-lari ke Nabi Musa. Maka sang maksiat tadi tengok, Allah, itu ada orang yang soleh, jadi aku nak pergi jumpa Nabi Musa, aku malu, aku nak tumpang orang soleh tadilah, pergi kat jumpa Nabi Musa. Maka berlarilah ahli maksiat tadi nak tumpang orang yang soleh. Orang yang soleh tengok paling ke belakang, ini ahli maksiat, nanti dia tumpang aku dengan aku jadi dapat laknat. Maka dia pun lari pada Nabi Musa. Maka yang ini lari kepada orang soleh kerana nak menumpang kesolehan, dan yang ini maknanya yang ini dia pergi kat Nabi Musa, dia rasa dirinya mulia, sampai kedua-dua di hadapan Nabi Musa AS. Bila sampai kedua-dua di hadapan Nabi Musa kata, Allah telah memberitahu kepada aku tentang kedudukan kamu berdua. Tentang kamu berdua. Maka Allah memberitahu bahawa amal ibadat yang kamu lakukan itu semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Adapun yang kamu pula merasa diri kamu hina, maka amal ibadat kamu ini, amal ibadat orang ini diberi kepada kamu. Maka yang mulia menjadi hina, yang hina menjadi mulia. Maka Nabi SAW telah bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendahkan diri, Allah angkat. Wa man tawadha'a rafa'a, siapa yang mengangkat diri, maka wada'ahullah, Allah jatuhkan dia. Maka jaga-jaga jangan kita merasa diri kita mulia. Maka hatta guru sendiri pun tak boleh rasa diri mulia pada anak murid.
Walau hakikatnya Allah Ta'ala kata guru lebih mulia, itu kita faham dari segi ilmu. Dari segi rasa kita tidak boleh merasa bahawa kita lebih mulia. Maka kerana apa? Kerana letak bahawa sifat mulia itu sifat Allah, maka jatuh manusia dalam mengambil sifat ketuhanan tanpa ia menyedarinya. Wal-iyazubillah. Okey, situ. Dalam maknanya. Maka di sini memberitahu jangan kamu dakwa kamu tak miliki apa-apa. Yang milik semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramailah ahli ibadat dia jatuh kepada sifat maksiat rububiyah, maksiat ketuhanan. Jaga-jaga para jemaah, kita kena bersyukur pada Allah kerana pengarang kitab kita, bukan ustaz yang pengarang kitab kita ini menyedarkan kita bahawa inilah kesalahan kita yang kita lakukan selamanya. Kesalahan. Maka ingat kenyataan ini. Apa kenyataan dia? Dia kata, ini katanya ulama sufi. Kata ulama sufi, mengatakan bahawa maksiat yang dilakukan, ahli maksiat merasa dirinya hina kerana dia melakukan maksiat, lebih Allah kasih daripada ahli ibadat yang merasa dirinya mulia. Ahli maksiat merasa dirinya hina kerana dia buat maksiat, maka lebih Allah Ta'ala kasih daripada ahli ibadat yang merasa dirinya mulia. Maka tidak ada kemuliaan. Maknanya tidak ada kemuliaan. Kenapa begitu? Kerana ahli maksiat dia sedang memakai pakaian kehambaan, dia merasa hina. Sedangkan ahli ibadat ketika itu dia memakai pakaian ketuhanan. Kamu tak boleh pakai pakaian ketuhanan. Kamu tidak boleh pakai pakaian yang milik Allah Ta'ala. Memakai pakaian milik Allah Ta'ala itu dikira kamu tidak ada adab dengan Allah. Kamu bermaksiat dengan Allah. Kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidatan minhuma maka alqaituhu finna. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, Al-kibriya'u ridai, rasa sombong, takabur, sombong adalah selendang aku. Wal azamatu izari, dan juga rasa agung, rasa mulia itu adalah kain aku. Barang siapa faman naza'ani, barang siapa yang mencabut salah satu, dia ambil ke dia daripada Allah tu, kan rasa besar diri itu milik Allah, dia rasa dia, bermakna dia telah mencabut selendang Allah, dia pakai ke dia. Barang siapa yang mencabut salah satu daripada keduanya, sama ada dia rasa dirinya mulia ataupun dia rasa dirinya agung, dia rasa dirinya besar, ataupun dia rasa dirinya mulia, nascaya aku akan lemparkan orang itu di dalam neraka. Alqaituhu finna, aku akan lemparkan dia di dalam neraka. Maknanya apa? Maknanya barang siapa yang mendakwa, barang siapa yang mendakwa dirinya itu memiliki, sama ada dengan perkataan. Macam mana dengan perkataan? Dia kata apa? Saya satu orang yang kaya. Contoh je ni. Saya satu orang yang kaya. Apa saja yang saya nak, saya boleh miliki. Dan apa saja saya kata, orang akan ikut kata saya. Sebab saya kaya, saya ada kekayaan. Maka ketika mana dia berkata begitu, dia memiliki kekayaan, ketika itu dengan lidahnya, maka ketika itu dia telah mencabut selendang Allah Ta'ala. Ibarat kata, maknanya, ataupun dia nak mudahnya, dia telah memakai sifat Allah. Ketika itu Allah Ta'ala kata, layaklah kamu mendapat kehinaan.
sedangkan ketika itu kamu merasa diri kamu mulia, maka Allah Ta'ala kata layak kamu dapat kehinaan dan layak kamu dihalau oleh Allah Ta'ala daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Jadi dengan apa? Dengan perkataan yang pertama. Yang kedua, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Macam mana dengan perbuatan? Dia boleh buat apa saja. Saya kata tak boleh buat, tak boleh buat. Makna dia pun dalam maknanya. Maka bila orang langgar dia pun hukum lalu orang. Ataupun dia tunjuk. Kalau zaman dulu dia tunjuk. Dengan pakaian kemegahan dia. Pakaian kemegahan, ataupun dia tunjuk dengan perbuatan dia, dengan mengarahkan, meruntuhkan bangunan orang. Contoh saja ni, kerana dia ada kuasa, dia nak rampas hak orang, dia ada kuasa, dia kata saya ada kuasa, maka saya nak rampas, dia pun rampas. Saya ada kuasa, saya nak tahan, dia pun tahan. Tak boleh tahan. Ini hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Maka ketika itu datanglah kesombongan dalam dirinya. Bila datang kesombongan dalam dirinya itu, maka dia telah memakai pakaian Allah. Maka dia ini telah dia panggil orang itu telah melampaui batas dengan Allah Ta'ala. Wal-iyazubillah. Maka dengan apa? Yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang ketiga ni dengan hati saja. Duduk seorang-seorang, akulah yang paling mulia. Duduk seorang-seorang ataupun mari terlintas dalam hati dia pun merasa tak adalah aku yang paling alim. Banyak-banyak ustaz, akulah yang terbaik. Contoh je ni. Banyak-banyak orang kaya, akulah yang paling dermawan. Banyak-banyak pemimpin, akulah yang terbaik. Maka ketika itu dia telah memakai pakaian Allah Ta'ala, maka dia telah bermaksiat dengan dosa yang amat besar. Dosa besar macam mana? Kata ulama, dosa inilah dosa yang terbesar daripada dosa-dosa besar. Dosa ini mana besar dengan berzina, besar ni lagi. Mana besar dengan bina Arab, besar yang ni lagi. Mana besar dengan mengambil riba, besar yang ni lagi. Riba itu sudah diisytihar oleh Allah Ta'ala, diperangi, tidak besar lagi. Besar lagi dosa ini. Kerana apa? Dosa ini melibatkan dosa syirik. Kata Ibnu Ajibah, inilah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang Nabi sebab itu Luqman Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang tercinta, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Maka inilah dikatakan bahawa amat bahaya sekali kita telah melakukan dosa tanpa kita sedar, yakni mengambil sifat ketuhanan. Mengambil sifat ketuhanan. Lalu dikatakan lagi, kita sambung sikit lagi. Maka dari kerana bahawasanya hamba itu apabila buta mata hatinya, dikira orang itu sudah buta mata hatinya. Dia siapa tak nampak, tidak nampak, maknanya nascaya menilai ia akan terbit harakat. Harakat ni bergerak, sukun diam, dan manfaat memberi manfaat, mudarat yang memberi mudarat, dan juga kunia yang menguniakan, dan tegah yang tidak, yang menghalang, yang terhalang, dan suka dan duka bagi lain daripada Allah Ta'ala. Dia sandarkan kepada lain daripada Allah. Yang bergerak tu dia tak nampak daripada Allah. Yang bergerak itu dia tak nampak daripada Allah. Yang mendiamkan tak nampak daripada Allah. Yang memudaratkan tak nampak daripada Allah. Yang memberi manfaat tak nampak daripada Allah Ta'ala. Semuanya dia nampak diri dia saja. Lalu dia pun tengok, dia kata itu yang menggerakkan itu, dia kata inilah dengan ciptaan saya. Ciptaan saya telah mencipta satu jenis kenderaan, maka kenderaan itu bergerak dengan kebijakan saya. Maka dia begitu juga. Ataupun dia kata tengok benda itu tidak boleh bergerak. Kerana apa? Kerana sistem yang saya buat dapat mematikan.
Betul. Boleh jadi dengan sistem dia, dengan ilmu dia boleh bergerak. Tetapi dia telah lupa bahawa itu bukan milik dia, milik Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, saya telah membuat satu formula perubatan. Saya telah membuat satu obat. Saya telah membuat satu vaksin. Saya telah membuat satu, apa dia lagi? Maknanya satu penawar. Maka dengan inilah, dengan formula yang saya buat, maka berjaya. Maka dia pun melihat manfaat itu daripada diri dia dengan ilmunya, ataupun mudarat daripada dirinya, ataupun kurnia dia. Sayalah seorang yang kaya, itu yang memiliki harta. Sayalah seorang yang paling alim, sayalah orang yang paling bijak. Kita pun tengok, tak tinggi mana ilmu tu. Ni tak faham lagi, dia kata ke orang. Maka dalam keadaan macam itu, dia telah meletakkan dirinya, baik kurniaan, baik tegahan, baik suka, baik duka, maka semuanya selain daripada Allah, maka inilah binasa. Dan macam mana? Ingat-ingat begini, baik. Bagi supaya kita ini melihat, supaya kita tidak memakai pakaian Allah. Bagaimana caranya, Ustaz, supaya kita tidak memakai pakaian Allah? Maka kata ulama, supaya kamu tidak memakai pakaian Allah Ta'ala itu adalah kamu sandarkan pada Allah. Saya tidak ada kekayaan. Apa kekayaan yang ada ini semua milik Allah, bukan milik saya. Saya hanya pegang saja. Allah bagi pegang amanah harta ini pada saya. Saya tidak ada kekayaan. Yang ada kekayaan itu Allah Ta'ala. Ini semua harta Allah, bukan harta saya. Maknanya, maka merasa kaya dengan kaya Allah, bukan kaya diri, maka tidak salah. Tu kena dia, kena tahu adab dia. Maka bila dapat dia kaya, kekayaan, kita kerja Alhamdulillah. Dan kita letakkan dalam hati kita bahawa itu milik Allah, bukan milik kita. Haza min fadli Rabbi, ini adalah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ilmu. Jangan melihat ilmu kita. Maka bila Allah Ta'ala beri ilmu, kita pun menyampaikan ilmu. Orang tanya soalan, kita pun boleh jawab soalan. Lalu kita pun mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajar kepada kami. Begitu adabnya. Begitu adab, barulah kita selamat. Biar kita duduk pakaian hamba. Jadi jaga-jaga. Bagi orang yang ada harta, kita kena faham kaedah ini. Bagi orang yang ada harta, kena faham kaedah ini. Bagi orang yang ada ilmu, kena faham kaedah ini. Bagi orang yang ada kekuasaan, kena faham kaedah ini. Kita tak akan mampu berkuasa selama-lamanya. Maka begitulah juga maknanya kita kena memahami pemberian Allah itu semua milik Allah, bukan milik kita. Barulah menghilangkan sifat sombong di dalam hati, supaya kita tidak memakai pakaian yang mana itu pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dikatakan lagi, jikalau memandang ia akan sekalian itu daripada dirinya, maka adalah ia mendakwa sifat rububiyah, bersekutu dengan dia. Kalau dia merasakan itu memang milik dia, kekayaan saya punya maknanya saya punya kebijaksanaan saya, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah. Begitulah manusia duduk dalam syirik, tidak disedari, sehingga kata ulama tasawuf, ulama tauhid mengatakan manusia kebanyakannya duduk di dalam syirik kepada Allah tanpa mereka sedar, sehinggalah mereka keluar daripada kesyirikan itu. Kenapa begitu? Kenapa Allah Ta'ala marah? Persoalannya pula, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah? Jangan kita mengambil pakaian Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab itu sifat Allah yang khusus. Kita nak tanya, bagaimana kalau kita kata kereta orang tu, kereta kita orang pun kata tu kereta saya. Mungkin kita marah. Sebab apa? Kereta itu milik kereta kita khusus. Hatta kalau katakan maknanya isteri kita, orang kata itu isteri saya, memang kita marah. Sebab apa? Sebab itu milik kita yang khusus, yang Allah Ta'ala bagi. Maka begitulah maknanya
Kalaulah kita kata saya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ada lagi. Marahlah Perdana Menteri itu. Perdana Menteri kata tangkap orang ini, hukum. Kenapa? Kerana mengaku dia ini mengambil kuasa orang. Kalaulah begitu, kalau kita tanya, marah tak kalau orang itu mendakwa hak dia? Dia mendakwa hak dia, sedangkan hak kita marah tidak marah? Nasai kita marah. Kalaulah hak kita, orang mendakwa milik dia, kita marah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini dia ada satu sifat. Apa sifat dia? Sifat dia sifat cemburu. Allah lah yang lebih cemburu daripada makhluk yang cemburu. Tak ada. Allah lah yang paling cemburu. Maka Nabi SAW bersabda, la ahada aghyaru minallah. Maka tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Walizalika, dengan demikian itu haramal fawahish. Dengan sebab itu Allah Ta'ala haramkan melakukan kejahatan. Ma zahara minha wa ma batan. Zahir dan juga batin. Maka Allah Ta'ala marah kerana Allah Ta'ala cemburu. Lebih cemburu lagi. Maka cemburu Allah Ta'ala itu, yakni mengambil hamba itu akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Maka jangan kita merasa hebat. Maka oleh kerana itu, ini contoh ilmu. Contoh ilmu maknanya. Sebab itu contohnya ilmu, merasa diri ada ilmu. Satu hari Nabi Musa AS, Sayyidina Musa AS, annahu khataba ala nas. Satu hari Nabi Musa AS bercakap di hadapan manusia. Cakap. Zarakat minhal uyun. Bila bercakap, maka bila bercakap orang pun menangis. Menangis, dia kata. Faqama ilahi rajulun. Bangun satu orang lelaki. Lalu dia bertanya. Faqala lahu. Lelaki tadi berkata kepada Nabi Musa AS. Apa dia kata? Hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Adakah seorang yang lebih alim daripada kamu? Katanya seseorang itu bertanya. Adakah orang yang lebih alim daripada kamu? Faqala la. Tak ada. Kata Nabi Musa, tidak ada. Maknanya apa? Tidak ada dah orang yang lebih alim daripada aku. Fa'ataballahu alaihi. Allah cela Nabi Musa. Allah marah Nabi Musa. Maknanya Islami. Kerana dia lam yarad alma ilaihi. Kerana dia tidak kembalikan ilmu kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala marah? Kenapa Allah Ta'ala mencela? Fa'ataballah. Maka Allah Ta'ala itu kita panggil menempelak bahasanya. Maka menempelaklah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Kenapa? Lam yard al-ilma ilahi. Kerana dia tak kembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah sebenarnya Allah Ta'ala mengajar adab kepada Nabi Musa bi talabi ghairihi. Kena belajar dengan orang lain. Kalau ustaz kau kena belajar dengan Habib Umar, contoh saja ni. Maka dia pun diperintahkan pergi belajar. Nabi Musa belajar dengan siapa? Nabi Musa belajar dengan Nabi Allah Khidir. Khidir itu Nabi saja. Nabi Musa itu Rasul. Tapi walaupun Rasul, jangan merasa diri ada ilmu. Maka Allah mengajar Nabi Musa AS. Sehingga Nabi Musa AS menjadi anak murid kepada Nabi Allah Khidir. Cerita dia panjang lah. Maknanya tentang Nabi Allah Musa dengan Khidir ni. Oleh kerana kalau kita cerita jadi panjang masanya, maka cukuplah kita memberitahu bahawa begitu Allah Ta'ala mengajar Nabi Musa AS, supaya Nabi Musa itu dia kembali kepada sifat hamba dia. Antaranya jahil sifat hamba. Sifat hamba. Maka dengan demikianlah Allah Ta'ala ajar supaya kamu pakai pakaian. Pakaian apa? Pakaian kehambaan kamu. Baik. Lalu dikatakan bahawa
Siapa jikalau memandang ia akan sekalian itu daripada lainnya dan disandarkannya kepadanya, maka ada ia daripada orang yang menjadikan ia serta Allah Tuhan yang lain. Kalaulah dia memandang yang lain daripada Allah, maknanya atas diri dia, atas kebijaksanaan dia, dia sandar pada diri dia pula. Dia tak pegang pada Allah, dia sandar pada diri dia, maka sebenarnya dia telah melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, banyak sangat kita kesyirikan dengan Allah. Sebab tu bila banyak syirik pada Allah, Allah bagi ilmu sikit rasa sombong, Allah bagi harta sikit rasa kaya, Allah Ta'ala bagi pujian sikit rasa mulia. Kita tak layak terima pujian pun. Kalau orang puji pun kita kena jawab segala puji bagi Allah. Jangan rasa kita layak dipuji. Maknanya, maka bagaimana kita contoh kita buat syirik tanpa kita sedar. Bagaimana kalau orang puji kita? Orang learning kan, kalau dia tulis-tulis Facebook, orang pun puji. Oh, bagus, tahniah, hebat, bagus, terbaik, apa lagi? Maknanya macam-macam orang puji, kita pun rasa diri kita mulia. Ketika mana merasa diri kita mulia, ketika itu jatuh syirik kepada Allah dan jatuh dosa. Jadi macam mana hari ini? Sebab itu kita bertanya, macam mana sembahyang ni tak khusyuk, macam mana ibadat jadi lemah, bagaimana tidak istiqamah? Oh, rupanya duduk dalam syirik tak habis-habis kita dengan Allah. Para jemaah sekalian, amalkan zikir la ilaha illallah sebanyak-banyak. Amalkan zikir sebanyak-banyak untuk menafikan kesyirikan kita kepada Allah. Siapa yang mendengar kuliah ini, maknanya amalkan zikir, sebab kita jatuh syirik banyak sangat pada Allah. Oleh kerana manusia duduk dalam syirik kepada Allah, Allah timpa berbagai-bagai ujian, musibah dan seumpamanya. Maka duduk dalam dosa kita semayang dalam dosa, kita ibadat dalam dosa syirik. Berasa rajin ibadat kan rasa mulia, berasa banyak ilmu kok rasa mulia, bila dapat pangkat rasa berkuasa, bila dapat harta rasa kaya. Begitulah sifat kita. Tidak sedar memakai sifat Allah, pakai pakaian Allah tidak sedar. Apa Allah Ta'ala kata? Alqaituhu ilanna. Aku akan campak orang ini dalam neraka. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu dikatakan lagi, maka orang itu dikata telah menjadikan ia serta Allah. Dia bersama dengan Allah. Allah alim, dia alim. Allah mulia, dia mulia. Dia bersama dengan Allah Ta'ala. Daripada sekira-kira tiada tahu. Dia tak sedar. Dalam keadaan dia tak tahu, rupanya dia tidak sedar. Dan adalah ini syirik yang khafi. Ini syirik yang tersembunyi. Maknanya, dalam keadaan dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka dalam keadaan macam itu, kita kena sedar bagaimana kedudukan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kepada inilah isyarat Syekh Ruslan Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu dengan katanya, sekalian engkau itu syirik yang khafi. Katanya Syekh Ruslan Dimashqi, semua manusia, kebanyakan manusia duduk dalam syirik kepada Allah Ta'ala. Dan tiada zahir tauhidmu. Kalau dia ada tauhid, Allah Ta'ala wi wabak, habis takut pada wabak. Allah Ta'ala wi penyakit, habis. Allah Ta'ala wi kemiskinan, habis. Kita rasa susah dengan kemiskinan. Memang miskin milik kita. Memang miskin milik kita. Kita dah terima sifat miskin itu. Tak sedar kita duduk dalam syirik kepada Allah. Bila Allah Ta'ala beri kuasa, rasa kita boleh buat apa sahaja. Saya tak nak bagi orang jalan, saya tak nak bagi orang masuk negara ni rentas, contohnya ni. Saya kata tak boleh, ni bumi Allah, kita mana ada kuasa. Janganlah kuasa kita. Jadi kita tu jaga-jaga. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa kamu tidak zahir tauhid kamu, melainkan apabila telah keluarlah engkau daripadamu, sehinggalah kamu keluar daripada syirik pada Allah.
Keluar kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka duduk dalam syirik tanpa sedar, tidak berzikir dengan la ilaha illallah, maka maknanya duduk kita di dalam syirik kepada Allah. Sebab tu manusia ni dalam susah hati, sedih, susah hati, sampai pekat bunuh diri pun ada, pekat kecewa, kemudian kata maknanya mana Allah Ta'ala dok tolong kita ni. Tak boleh kata gitu, banyak kesalahan kita pada Allah. Inilah sifat yang kita tidak sedar selama ni. Kita tak boleh terima sifat kita. Allah bagi miskin, kita rasa kita tak layak miskin. Padahal memang sifat kita miskin. Allah Ta'ala, kita rasa kita milik, kita tak sedar kita fakir. Maknanya, maka minta maaf banyak-banyak. Yang ada harta, baik dia pangkat Datuk, Tan Seri ke, Tun ke, ataupun yang berhormat ke, ataupun dia panggil tuan ke, dia panggil bos ke, apa-apa, kamu tidak ada apa-apa. Itu milik Allah. Jangan rasa bangga, jangan rasa sombong. Kembali kepada Allah. Begitu juga ustaz, minta maaf. Ustaz pun ambil baik ustaz ke, ustaz yang dikenali, ustaz yang tidak dikenali, ustaz yang ramai pengikut, ustaz yang tak ramai pengikut, ustaz yang banyak dapat pujian, ustaz yang tak dapat banyak pujian, ataupun dipanggil Al-Fadil, ataupun dipanggil Tuan Guru, ataupun dipanggil Sahibus Samaha, ataupun dipanggil dengan berbagai-bagai gelaran, kamu jangan rasa mulia. Begitu maknanya. Dari mana merasa mulia, habislah kita, binasa kita maknanya. Maka jikalau telah engkau ketahui yang demikian itu, maka takutlah olehmu akan mendakwa sifatnya. Cukup, jangan lagi rasa rasa kita ini layak, maknanya memiliki sifat Allah. Jangan lagi mendakwa. Tak ada lepas pada ini apa sifat orang soleh, maknanya sifat orang soleh, mereka merasa tidak memiliki apa-apa, mereka memakai pakaian kehambaan. Walaupun sudah soleh, menangis, kata Imam Syafi'i, aku tidak ada amalan apa-apa, maknanya baiklah. Ustaz suka beri contoh pada ahli ilmu. Bimbang kalau kita cerita siapa yang kaya, nanti orang kaya kata ke dia, dok ni kita cerita bab ahli ilmu. Maknanya kisah ahli ilmu. Macam mana kisah ahli ilmu? Satu hari ada 3 orang ulama menjadi tetamu kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini satu orang ulama yang boleh mentafsir mimpi. Allah Ta'ala beri ilmu tafsir mimpi. Maka datanglah 3 orang ulama, orang alim datang rumah dia. Maka dia pun persilakan masuk. Kemudian dia kata, boleh wahai tuan, kalau tuan, wahai tuan, boleh tak tunggu sekejap, saya ada urusan sekejap. Maka maknanya telah saya ada urusan sekejap. Bila ada urusan sekejap ini, lalulah dia pun berkata, dia kata tunggu sekejap. Maka diam 3 orang tadi, ulama tadi. Maka Ibnu Sirin keluar rumah dia, ambil makanan, keluar. Rupa-rupanya Ibnu Sirin beri makan kepada anjing. Bila Ibnu Sirin beri makan kepada anjing, ulama yang pertama ni, orang alim ni, dia kata, dia utamakan anjing pada aku, sedangkan aku manusia. Aku ni manusia, patutnya utamakan akulah pada anjing. Itu anjing dah binatang, dia binatang pula dah, binatang yang tidak dihormati. Macam mana boleh muliakan anjing pada aku? Dia cakap dalam hati. Je. Ini ulama yang pertama, orang pertama. Orang yang kedua, dia berkata, dia muliakan anjing. Aku ni orang alim. Kalau aku orang biasa pun kena muliakan aku, apatah lagi aku orang alim. Aku orang alim, aku bukannya orang biasa, aku ni ulama, orang alim. Dia lebih muliakan anjing daripada aku. Dia cakap dalam hati, orang kedua. Orang yang ketiga, bila dia tengok Ibnu Sirin makan anjing, dia kata apa? Main balik. Dia keluarkan lidah, mari kita balik. Maka baliklah ketiga-tiga tadi tanpa kebenaran, tanpa diketahui oleh Ibnu Sirin. Maka Ibnu Sirin lepas pergi makan anjing, dia pun balik. Ketiga-tiga ulama tu dah tak ada balik. Baliklah dia. Malam itu ketiga-tiga ulama itu bermimpi. Apa dia? Mimpi yang pertama,
dia bermimpi dengan anjing. Ulama yang pertama yang kata benda, aku ni manusia, kenapa utama anjing pada aku? Aku manusia. Malam tu dia bermimpi dia berlumba lari dengan anjing. Ketika mana dia berlumba lari dengan anjing, dia menang, anjing menang. Dia menang, dia anjing. Maka bergilir-gilir, menang kalah. Akhir sekali anjing itu meninggalkan dia. Dia kalah daripada anjing, anjing potong dia. Kemudian anjing pun tinggalkan dia. Lalu dia terkejut. Dia pun fikir, apa makna mimpi aku ni? Aku berlumba lari dengan anjing, akhirnya anjing menang. Orang yang kedua malam yang sama bermimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia naik atas langit. Dia naik atas langit, jumpa satu kumpulan. Kumpulan ni kumpulan wali-wali Allah, kumpulan orang yang soleh. Lalulah maknanya dia pun nak masuk situ. Kena halang, kamu tak boleh masuk sini. Kenapa? Ini adalah kumpulan orang-orang yang saleh, sedangkan kamu kedudukan yang hina. Terkejut dia. Dia pun terkejut daripada mimpi. Dia pun mikir, kenapa aku tak boleh masuk dalam kumpulan orang soleh tadi? Mimpi yang kedua. Mimpi orang yang ketiga, yang kata meh kita balik. Dia mimpi sembahyang. Bagus dah dia mimpi sembahyang. Dia mimpi sembahyang, dia pun diri, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud. Ketika mana dia sujud, datang anjing kencing atas kepala dia. Ketika mana anjing kencing atas kepala dia, terkejut daripada mimpi dia. Dia pun main mikir, apa maknanya? Apa makna dia? Ketika itu, dia tak boleh tidur ketiga-tiga tadi. Esok kan dia berjumpa tiga-tiga. Dia kata, malam aku mimpi malam tadi. Aku mimpi sekian-sekian. Kata orang yang pertama. Orang yang kedua kata, aku mimpi juga. Aku mimpi sekian-sekian begini. Kata orang yang kedua. Orang yang ketiga, aku mimpi juga. Begini. Kata orang pertama, aku lumba lari dengan anjing, kalah aku. Kata orang yang kedua, aku naik satu tempat, aku nak masuk tak boleh masuk. Pada tempat tu. Kata orang yang ketiga, aku mimpi semayang, tapi ketika mana aku sujud, aku kena kencing atas anjing tadi. Maka ketiga-tiga ulama tu tak tahu makna apa. Maka datanglah jumpa Ibnu Sirin. Malu tak malu pun jumpa dengan Ibnu Sirin yang pandai mentafsir mimpi. Lalu ketika mana dia berjumpa Ibnu Sirin pun mengetahui, adakah kamu datang bertanya tentang mimpi-mimpi kamu? Ya. Maka diceritakan, wahai Ibnu Sirin, malam tadi saya mimpi berlumba-lumba dengan anjing. Maka tiba-tiba anjing menang. Bagaimana? Apa maksudnya? Maksud dia apa? Maksud dia adalah kedudukan kamu dengan anjing yang aku beri makan semalam, anjing itu lebih mulia daripada kamu. Walaupun kamu manusia, anjing itu lebih mulia daripada kamu. Maka hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Terkejut ulama yang pertama tadi. Ulama yang kedua bercerita, ya Ibnu Sirin, aku semalam bermimpi, aku naik ke langit. Kemudian aku jumpa dengan satu kumpulan. Kumpulan itu kumpulan orang yang saleh. Dalam kumpulan itu ada satu majlis. Majlis itu dengan makanan yang lazat dan sebagainya. Aku nak masuk kumpulan itu. Tiba-tiba kamu tidak dibenarkan. Aku tidak dibenarkan masuk. Kerana itu kumpulan orang yang mulia, sedangkan aku tidak termasuk golongan yang mulia. Lalu apa maknanya? Kata Ibnu Sirin, kamu merasa kamu ada ilmu. Kamu merasa kamu ada ilmu, kamu merasa diri kamu ada ilmu, kamu merasa diri kamu alim, dan kamu merasa kamu lebih mulia daripada anjing tadi. Sedangkan kedudukan kamu lebih hina daripada anjing tadi, anjing kemarin. Maka hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Menangis dua-dua ulama tadi. Ulama yang ketiga pun bercerita, ya Ibnu Sirin, malam tadi aku bermimpi. Ketika mana aku bermimpi, lalulah aku mimpi dalam keadaan aku sembahyang. Ketika mana aku sujud, maka ketika mana aku sujud, tiba-tiba anjing kencing di atas kepala aku. Apakah maknanya? Kata Ibnu Sirin, apa yang ada di dalam hati kamu itu sangat najis, sangat busuk hati kamu. Lebih busuk, lebih kotor daripada najis anjing. Maknanya apa yang ada dalam hati kamu itu satu najis, dosa yang sangat najis, lebih najis daripada najis anjing. Maka terkejutlah ulama tadi, menangis ketiga-tiga tadi. Lalu dia berkata, bertaubatlah kamu kepada Allah, kerana sifat kamu merasa kamu mulia itu menyebabkan kamu jatuh hina, lebih hina daripada anjing.
begitulah bahayanya, maknanya memakai sifat ketuhanan. Maka jaga-jaga. Itu orang alim, itu nyakit orang alim. Nyakit orang kaya pun gitu juga. Nyakit orang ada kuasa gitu juga. Orang ada kuasa. Dan begitulah juga penyakit orang ada pengaruh. Begitulah. Maka bagus tidak ada pengaruh. Tak apa, tak follower ramai pun tak apa, tak pengikut ramai pun tak apa, tak ada komen banyak pun tak apa, asal kira tu. Itu bukanlah yang perlu dicari. Dan dia tidak terkenal pun tidak mengapa. Yang paling penting apa? Yang paling penting kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada ni jangan mencela penzina, jangan mencela peminum arak. Katanya Habib Ahli Jufri, kamu celalah perbuatan zina, celalah perbuatan arak, tapi jangan mencela orang yang melakukan itu. Yang melakukan itu didoakan. Kalau kata tahu, kita dapat tahu dia itu bermaksiat, maka bersyukur kita pada Allah. Kenapa? Bukan bersyukur dia bermaksiat, tidak. Kita bersyukur kerana Allah Ta'ala menjaga kita tidak melakukan maksiat sebagaimana yang ia lakukan. Oleh kerana itu, jaga-jaga kita tidak sedar memakai pakaian Allah Ta'ala. Baik, dikatakan lagi. Ada orang bertanya, kalau dah terlanjur buat macam tu, macam mana Ustaz? Kita dah terlanjur macam tu, kita kena bertaubat kepada Allah. Padahal tak, kita kena syahadah saja. Syahadah sebab tu Ustaz kata kena banyak la ilaha illallah. Dalam waktu yang sama kita kena bertaubat. Jangan duk sangka. Sebab itulah kita kena rasa bahawa diri kita ni jahil. Banyak dosa, lalai, jangan rasa mulia. Nak dah jadi ustaz. Allah, banyak orang kata ustaz bagus, ustaz mulia, ustaz bagus. Mana boleh begitu? Awak tahu mana kita bagus, awak tahu mana kita baik. Sedangkan yang berkata itu lebih mulia daripada kita. Tidak ada kemuliaan. Yang ada kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila saja Allah memberi kemuliaan, bila saja Allah memberi kekayaan, bila saja Allah Taala memberi kekuasaan, ketika itu lihatlah, bukan kekayaan dia, bukan kekayaan saya, bukan kemuliaan saya, bukan kekuasaan saya, tapi itu milik Allah Ta'ala belaka. Baik. Maka dikatakan bahawa maka jikalau engkau ketahui yang demikian itu, maka takut olehmu akan mendakwa sifatnya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Kalau mendakwa kamu binasa, artinya jangan engkau jadikan bagimu wujud dan tiada ikhtiar. Jangan merasakan wujud ada. Jangan kamu merasa kamu milik. Milik dan tiada ikhtiar kamu, maknanya tiada pilihan. Tiada pilihan dan tiada ilmu dan tiada kudrat. Kamu tidak ada pilihan, kamu tidak ada ilmu, kamu tidak ada kudrat. Maknanya batu kata, jahil sungguh orang ni, jangan kata begitu. Maknanya maka kita bagi tahu pada dia, moga-moga Allah memberi ilmu kepada kamu. Begitu. Maka dengan itu supaya kita sentiasa memakai pakaian kehambaan. Dan sesungguhnya terlebih tinggi yang dituntut itu tauhid, iaitu tiada maujud melainkan Allah. Yang paling tinggi tauhid. Bagaimana nak tanam tauhid? Banyakkan ucapan la ilaha illallah dan segala sifatnya melainkan Allah, dan segala sifat Allah, dan segala kaun ini, segala alam ini sekaliannya tiada dengan segala zat. Sebenarnya tak ada apa-apa pun yang lain diadakan oleh Allah. Tidak ada kuasa pun. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Hakikatnya, hakikat yang lain itu tiada. Hakikat yang lain itu tiada. Maknanya, jadi begitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulan semua kena bertaubat. Semua yang mendengar malam ini semua kena bertaubat, termasuk yang bercakap. Kalau yang mendengar kata, saya kena bertaubat Ustaz. Kalau yang mendengar kena bertaubat, maka yang bercakap ini lebih lagi kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ataupun kalau tak mampu bertaubat, carilah guru mursyid. Duduk dengan guru mursyid, agar guru mursyid tadi dapat membimbing hati kita pada jalan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mengamalkan atas mata dirinya, atas hati dirinya, maka tahkidlah dengan sucinya, dengan
mata dirinya, maka senya tahqiqlah dengan sucinya. Dan lagi tinggal dirinya itu daripada sebesar-besar dosa. Maknanya kalaulah dia letakkan pada diri dia, kalau diletakkan pada diri dia, bermakna itulah sebesar-besar dosa. Tu kita dah bagi tahu kenapa dosa merasa mulia tu dosa yang sebesar-besar dosa, kerana dia telah itu dosa ketuhanan, bukan dosa kehambaan. Dosa ketuhanan lebih bahaya daripada dosa kehambaan. Jadi kadang-kadang memanglah tak perasan pun kita duduk dalam syirik, tak perasan pun kita duduk dalam dosa. Kita kena terima kasih kepada pengarang kitab kita ini kerana menyedarkan kita selama ini duduk dalam mengambil sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dikatakan lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya ulum rububiyah, ilmu ketuhanan dan kunia ilahiyah itu pemberian Allah itu tiada zahir segala cahaya hakaiknya, cahaya hakikatnya atas hatimu, melainkan kemudian daripada menghilangkan segala adat dirimu kerana bahawasanya ia memasukkan adat pada nafsiyahnya. Maknanya apa? Kalaulah kamu berjaya betul memakai pakaian kehambaan, dah hilang belaka dah, tak ada ilmu, tak ada harta, tak ada kuasa, tak ada, semuanya tidak ada, semua milik Allah, maka akan dicampakkan cahaya hakikat ketuhanan, ataupun akan datang pemberian Allah. Jadi dah terjawablah selama ni kenapa kita semayang tidak istiqamah, kenapa kita semayang kenapa kita tidak tidak khusyuk dalam sembahyang, kenapa hati kita selalu resah gelisah, kenapa kadang-kadang kita ini putus asa dengan Allah, kenapa kita ini berat nak beribadat. Selama ini kita memakai pakaian ketuhanan. Maknanya pakaian ketuhanan kita pakai, kita tidak sedar selama ini kita pakai pakaian ketuhanan, kita beribadat dalam keadaan tidak ada adab dengan Allah, kita beribadat dalam keadaan kita syirik dengan Allah Ta'ala. Dan begitulah bagaimana kita ini sedar-sedar duduk dalam kemukaan Allah. Wal-iyazubillah. Jadi kesimpulan apa yang kita nak bicara pada malam ini, seorang hamba yang soleh dia akan menjaga, memelihara adab dan sentiasa sopan santun terhadap Allah, sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan perasaan, dengan keyakinan, dengan akidah, dengan pegangan. Melalui apa? Melalui memakai pakaian kehambaan. Dan adab sopan itu juga bermaksud ialah bergantung dengan segala sifat ketuhanan. Kerana tidak ada yang memiliki segala-galanya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang mulia, tidak ada yang kuasa, yang tidak ada yang agung, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itulah hakikatnya. Maka jangan memakai pakaian ketuhanan, sebaliknya pakaian ketuhanan itu tempat kita bergantung, pakailah pakaian kehambaan. Apabila kamu sudah memakai pakaian kehambaan, maka kamu akan dapat apa? Nak tahu dapat itu, kita sambung malam besok. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman. Kalau tidak dapat dipahami, rujuklah kepada orang yang lebih alim. Boleh jadi kelemahan daripada orang yang menyampaikannya. Maka kita berserah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Jadi kepada para jemaah sekalian, banyakkan zikir la ilaha illallah sebanyak mana yang kita mampu. Bersandarlah dengan Allah Ta'ala dan jadikanlah diri kita ini orang yang mendapat yang sentiasa maknanya memakai pakaian kehambaan. Jadi jangan rasa milik, jangan rasa apa-apa, yang kita menyedari bahawa semuanya milik Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.